السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونعظمه ونكبره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على سيد النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, katanya, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fashakhasa bi basarihi ila as-sama' thumma qala hadha awan yukhtalasu al-ilmu minan nas hatta la yaqdiru minhu ala shay'. فقال زياد ابن لبيد الأنصاري كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال أبو الدرداء ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ قال جبير فلقيت عبادة ابن الصامت فقلت ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء. قال عبادة صدق أبو الدرداء إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس الخشوع يوشك أن تدخل مسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا أو كما قال. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Dalam hadis ini diceritakan kepada kita tentang seorang sahabat Nabi, nama dia Abu Darda. Pada satu hari Abu Darda cerita, kata Abu Darda, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fashakhasa bi basarihi ila sama'. Kata Abu Darda, satu hari ketika kami sedang duduk sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam mata dia tengok terpacak ke langit. Syakhasa makna dia tengok tepat gitu, macam orang nak mati. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia langut naik ke atas, tengok langit, mata terpacak gitu. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, kata Nabi, hadza awanun yukhtalasul ilmu minan nas. Nabi kata sekarang adalah masa
Allah Subhanahu wa ta'ala nak ambil balik ilmu daripada manusia. Duduk tak duduk, Nabi tengok ke langit. Nabi kata dekat sahabat dia, kata Nabi, sampai dah masa Tuhan nak ambil balik ilmu yang dia bagi. Hatta la yaqdiru minhu ala syai'. Kata Nabi, Tuhan ni bila dia nak ambil balik ilmu yang dia bagi, siapa pun tak boleh buat apa. Bukan ilmu saja. Yang kata Tuhan ni, apa yang dia bagi, dia nak ambil balik, siapa pun tak boleh kata tak mau bagi. Kalau dia bagi kita sihat, dia nak ambil balik sihat, siapa pun tak boleh kata dia tak mau sakit. Kalau Tuhan bagi kaya, dia nak ambil balik kekayaan, siapa pun tak boleh kata apa. Melainkan Tuhan saja yang boleh buat apa yang dia suka. Seorang abang ni tunjuk dekat kita tanah runtuh dekat pantai dalam Kuala Lumpur. Kan? Kalau kita baca berita itu, baca dengan tujuan untuk ambil iktibar, kita dapat iktibar itu. Bagaimana manusia yang di waktu Tuhan tak turunkan malapetaka kepada dia, dia sombong dengan Tuhan. Tapi bila tiba waktu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan malapetaka dekat dia, dia mengaku dia kalah, dia mengaku dia lemah depan Tuhan. Kata bapa yang malang tu, dia kata, saya melihat tanah runtuh menutupi badan anak saya, kecuali kaki saya nampak. Saya pegang tangan anak saya rasa nadi dia duk bergerak lagi. Saya nampak perut dia duk kemung kepeh, makna dia menyawa lagi. Tapi saya tidak terdaya untuk angkat batu yang besar tu. Saya menjerit panggil orang mai tolong, kami 12 orang. Dia kata, pakat nak alih batu tu, kami tak daya nak alih. Kemudiannya, tanah runtuh lagi sekali, kambuh habis semua anak saya. Kalau kita baca berita tu, baca dengan dada yang lapang, dengan hati yang terbuka, kita nampak Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Maha Kuasa. Dia terbiah manusia, dia habaq dekat manusia. Kamu tak boleh buat apa kalau takdir aku mendahului kehendak kamu. Manusia jadi lemah, tak boleh buat apa. Mana ada satu orang bapa, mana ada satu orang mak, mana ada satu orang yang sayang anak, nak tengok kematian anak di depan mata dia. Tak ada orang sanggup. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala nak jadikan benda tu di depan mata dia. Dan dia mengaku dia lemah. Dia tak boleh nak atasi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis ini diceritakan kepada kita bahawa apabila sampai masa Allah Subhanahu wa ta'ala nak ambil balik ilmu yang dia bagi dekat kita, dia kata la yaqdiru minhu ala syai'. Manusia tak boleh buat apa. Faqala Ziyad ibn Labid al-Ansari, seorang sahabat yang bernama Ziyad, dia kata, kaifa yukhtalasu minna wa qad qara'na al-Qur'an fawallahi la naqra'annahu wa la nuqri'annahu nisa'ana wa abna'ana. Seorang sahabat yang bernama Ziyad, bila dia dengar Abu Darda cerita hadis ni pada dia, dia kata pada Abu Darda, dia kata, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala nak angkat balik ilmu sedangkan kita masih baca Quran. Sumber ilmu dalam Islam ni Quran. Dan datang hadis Nabi menjelaskan tentang isi kandungan ilmu daripada Quran. Kata dia, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala nak angkat balik ilmu itu? Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala nak angkat ilmu itu sedangkan kita duk baca Quran? Kalau kita tinggal Quran, kita tak baca Quran, menasabahlah Tuhan nak ambil balik ilmu. Tetapi kita sedang baca Quran. Kata Ziyad, tidak cukup dengan kita baca Quran,
walanuqri'annahu nisa'ana wa abna'ana. Bahkan kita baca Quran kepada isteri kita dan kepada anak-anak kita. Maknanya dalam rumah tangga kita, dalam masyarakat kita, Quran masih dibaca, ilmu masih diamalkan. Mana boleh Tuhan nak ambil balik ilmu? Kata Ziyad. Qala Abu Darda. Abu Darda kata kat dia, sakilatka ummuka ya Ziyad. Celaka kamu wahai Ziyad. In kuntu la'a'udduka min fuqaha'i ahli Madinah. Dia kata, aku dah ingat kamu ni orang pandai di kalangan ahli Madinah. Kalau begini cakap kamu, makna kamu tak cukup pandai. Dia kata dia, hadhihi Taurat wal Injil 'inda al-Yahud wan Nasara famadha tughni anhum. Dia kata, cuba tengok Taurat dan Injil. Allah turunkan kepada Yahudi dan Nasrani. Apa jadi kepada Yahudi dan Nasrani? Injil ada dekat orang Nasrani, tetapi Nasrani sesat. Taurat ada kepada orang Yahudi, tetapi Yahudi sesat. Tidakkah kita lebih kurang tu saja? Quran ada kat kita, tapi kita sesat. Punca dia bukan benda tu ada tak ada. Punca dia ialah kita tak mau pegang dengan benda tu. Quran ada, tak mau ikut. Yahudi, Taurat ada, tak mau ikut. Nasrani, Injil ada, tak mau ikut. Bila kita ambil sikap tak mau ikut, maka kita sesat. Bukan soal benda tu ada tak ada, tapi soalnya benda tu ada tapi tak mau ikut. Saja bantah. Maka kerana itulah kita jadi sesat. Qala Jubair falaqitu Ubadah ibn Sami. Kata Jubair, aku kemudiannya pergi jumpa dengan Ubadah bin Sami. Faqultu ala tasma'u ma yaqulu akhuka Abu Darda. Dia kata dekat Ubadah bin Sami, kamu dengar tak Abu Darda cerita tadi? Fa'akhbartuhu billadhi qala Abu Darda. Kemudian dia cerita apa yang Abu Darda cerita. Cerita Abu Darda tadi, satu hari Nabi tengok naik ke langit, Nabi kata sampai dah masa Tuhan nak ambil ilmu. Dia cerita balik benda tu kepada sahabat dia yang bernama Ubadah bin Sami. Bila Ubadah dengar cerita tu, kata Ubadah, sadaqa Abu Darda. Dia kata apa yang Abu Darda kata tu betul. Memang akan sampai masa Allah Subhanahu wa ta'ala dia ambil balik ilmu. Memang akan sampai masa Quran yang Allah turun ni Allah akan ambil balik. Bahkan kata dia, la uhaddithannaka bi awwali ilmin yurfa'u minan nas. Aku nak cerita kepada kamu ilmu yang mula-mula Tuhan angkat ialah al-khusyu'. Dia kata khusyuk dalam sembahyang. Mula sekali Tuhan angkat sebelum kiamat ialah khusyuk dalam sembahyang. Yushiku an tadkhula masjidal jami' fala tara fihi rajulan khashi'an. Sehingga kan kamu akan tengok satu keadaan, kamu pergi ke masjid, tidak ada orang yang sembahyang di masjid tu yang sembahyang dia khusyuk walaupun seorang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Dan kita tengok hari ini, apa yang Nabi sebut, jadi tak jadi lagi. Dan kita tengok orang, kita tengok kita. Kita sendiri dalam sehari 5 waktu kita sembahyang, dapat tak khusyuk dalam sembahyang. Satu hari kita bincang-bincang dengan kawan kita, tanya-tanya tengok mereka. Mereka khusyuk dah dalam sembahyang. Akhirnya kita akan dapat satu jawapan bahawa apa yang Nabi kata, hari ini sudah jadi kenyataan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan mukaddimah itu memberikan manfaat kepada kita semua. Kita menggunakan kitab Muhimmah fi ilmi al-hadis. Kita sampai pada muka surat 29. Kita sampai pada muka surat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata, dan dihikayatkan orang bahawa sesungguhnya adalah setengah daripada orang yang saleh itu baginya seorang saudara yang saleh pula.
Dia kata biasanya orang-orang alim ini, dia tak seorang dalam keluarga dia. Dia ada lagi keluarga orang alim tu ada. Dan adalah ia ziarah akan dia pada tiap-tiap tahun. Menjadi amalan orang-orang salih ini saling ziarah menziarahi di antara sama-sama mereka. Maka datang ia sekali kerana ziarah akan dia. Maka menepuk ia akan pintu rumahnya. Ini dia cerita satu kisah orang alim. Orang alim dengan orang alim. Pada satu hari, adik kepada orang alim tu pergi ziarah rumah abang dia yang juga orang alim. Bila sampai di rumah, diketuknya pintu rumah. Maka berkata oleh isterinya, "Man?" yakni siapa? Maka menjawab ia, "Saudara suami engkau pada agama Allah." Dia pergi rumah abang dia, ketuk pintu. Bila ketuk pintu, dalam rumah ni tanya, "Ni siapa ni?" Dia jawab kata, "Aku saudara suami engkau." Orang Arab selalu dia sebut gitu. Kalau dia tulis kitab ke, dia tulis surat ke apa-apa, penghabis sekali dia tulis, "Akhuka fil Islam." Dia kata, "Akhuka fil Islam" maknanya saudara kamu se-Islam. Kadang dia tulis, "Akhuka fid din." Dia kata, saudara kamu pada agama. Baik. So di sini dia kata, apabila si adik ni pergi rumah abang, ketuk pintu rumah, Kak Ipah tanya. Dia kata, "Man, siapa di luar?" Adik ni kata, "Aku saudara suami engkau pada agama Allah." Maka datang ia kerana ziarah akan dia. Dia kata, "Aku main nak ziarah abang aku lah." Maka berkata oleh isterinya, "Pergi ia mengambil kayu api. Tiada mengembali akan dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Bini abang dia kata, "Abang hang tak ada." Dia pergi cari kayu api. Dia tak balik main lagi. Baik. Serta dengan bersungguhnya isterinya itu pada mengatakan yang kejahatan dan menyumpah-nyumpah ia akan dia. Yang kata bini abang dia ni, sambil-sambil dia habaq kata abang hang tak balik lagi. Dia pergi cari kayu api, tak balik lagi. Sambil dengan tu, dia maki dengan laki-laki dia maki sekali. Dia kata abang hang ni memang tak guna. Kalau keluar rumah, cukup lambat nak balik. Perangai dia daripada dulu sampai lah, tak habis-habis maki. Berkandak-kandak dia maki laki dia. Di depan adik ipar dia. Baik. Maka antaranya ia seperti demikian itu, dan tiba-tiba dengan dia, saudaranya, sesungguhnya telah menanggungkan ia akan harimau berkah kayu api itu. Tengah-tengah dia duk maki laki dia, tengah-tengah dia duk maki suami dia, dalam duk maki itu, tiba-tiba suami dia balik. Suami dia balik pula dalam keadaan yang pelik. Balik dengan seekor rimau. Dan rimau tu duk galas kayu api atas belakang. Ini cerita dia. Dan pada halnya harimau itu berhadapan dengan dia. Rimau tu duk berjalan, dia duk berjalan di depan. Rimau tak tokak dia, tak gigit dia, tak baham dia. Rimau turut belakang dia. Rimau tu jadi kenderaan tolong bawa kayu api yang dipicari di hutan tadi. Maka tak kala sampai saudaranya, memberi salam ia atasnya serta ta'ajub dengan dia. Ta'ajub tu, turun putih je. Bila suami perempuan ni balik sampai di rumah dengan rimau tu, bila sampai dia bagi salam. Bila dia bagi salam, adik ni tengok abang dia, "Ui, kemah hang ni." Dicari kayu api, yang bawa balik kayu api ni rimau. Ta'ajub dia dengan kehebatan abang dia. Kemudian menegurkan ia akan kayu itu. Kemudian menurunkan ia akan kayu itu daripada belakang rimau. Suami ni pun ambil kayu api, buat turun. Dan berkata ia baginya, yakni bagi harimau tu, "Pergilah olehmu, barakallahu fiq." Ambil kayu api, buat turun. Dia kata kat rimau tu, "Pilah hang, terima kasihlah tolong hantar kayu api kat aku, barakallahu fiq." Dia kata, "Mudah-mudahan Tuhan berkati kamu." Pilah, dia kata. Artinya telah memberi berkat oleh Allah Ta'ala padamu. Kemudian daripada itu, masukkan ia akan saudaranya ke rumah. Dah lepas buat turun kayu api, suruh rimau balik.
Dia pun kata ke adik dia, jom masuklah rumah. Hang pun duduk diri di luar lama lah. Ajak adik dia masuk. Dan padahal isterinya itu menyumpah-nyumpah dan memaki-maki akan dia kepadanya. Maka tiada menjawab ia akan dia. Yang kata bini ni, dah masuklah rumah duduk maki lagi. Perangai. Ya. Dah masuk sampai dalam rumah dah ni, tetamu mai duk ada sekali depan suami, depan tetamu ni, dia duk condemn laki dia duk maki laki dia duk hina laki dia di depan orang. Maka memberi makanlah ia akan saudaranya. Kemudian daripada sudah makan, menuntut tinggal ia. Yang laki-laki ni pun dah ajak adik dia masuklah rumah, jamu makan apa lebih kurang, dia kata ke adik dia, takkan nak balik hari ni, tidurlah di rumah aku buang semalam dulu. Serta berpaling ia atas sehabis-habis takjub ia daripada sabarnya atas isterinya. Yang adik ni duk tengok, abang aku keramat hidup semua dah. Ambo dia kata, abang aku, yang kata abang aku ni bini maki lagu mana pun sengak tak kata abang. Dia sampai di rumah, ketuk-ketuk pintu tu, keluar ke ipak maki dah. Saat lagi abang dia balik sambut dengan maki dah. Panggil masuklah rumah, maki lagi. Sampai nak tidur malam tu duduk dengar abang dia kena maki lagi. Dia kata payahlah nak cari manusia lagu abang aku ni. Taat sungguh kat lelaki dah. Tu dia. Taat sungguh dekat bini dah. Kan? Baik. Kemudian datang pula ia kerana ziarah pada tahun yang kedua. Dah balik di Singapura. Tahun depan pergi pula. Tahun sekali pergi ziarah rumah abang dia. Tahun depan pergi pula. Maka menepuk ia akan pintu rumah saudaranya. Menepuk tu ketuk lah. Diketuk pula pintu rumah abang dia. Maka bertanya oleh perempuan itu, man, artinya siapa? Maka menjawab, saudara suami engkau datang ziarah akan dia. Jawab lagu tu juga. Bila ketuk pintu, bini di dalam tu tanya siapa? Dia kata, aku saudara laki hang lah. Saja main nak ziarah laki hang. Baik. Maka berkata oleh perempuan itu dengan pujian, marhaban, dan bersungguh-sungguh ia di dalam memuji atas keduanya. Dan adalah perempuannya, ia pun dengan menanti dia, maka datanglah saudaranya. Bermula kayu api ditanggung di atas belakang tengkuknya. Maka memasukkan ia akan saudaranya dan memberi makan ia akan dia. Dan padahal isterinya itu bersungguh-sungguh ia dalam memuji atas keduanya. Dia pergi tahun yang kedua, bila sampai, tengok abang dia menikah dengan perempuan lain pula. Dalam-dalam duk Sabang tu, dia bagi sebiji. Aku ambil orang lain pula. Bini suka duk maki, dia tak marah. Biar pergilah nak maki habis punya maki. Dia kata, aku nampak gaya tak boleh jadi dengan hang ni. Aku cerai abang. Dia menikah dengan perempuan lain pula. Tahun yang berikutnya, adik dia pergi, ketuk pintu bagi salam. Salam dalam berjawab, buka pintu tengok. Ada apa hal? Abang kata, aku saudara suami engkau, aku nak ziarah dia. Isteri ni pun kata, suami tak ada, tunggu sah. Kemudian puji baguslah. Dia kata, suami aku ni bagus, bagian-bagian begitu begini. Saat lagi bila tengah-tengah duk bercakap, suami balik. Tapi suami balik lain dengan tahun lepas. Tahun lepas balik rimau galas kayu api. Tahun ni balik dia sendiri kena galas kayu api. Tak ada dah rimau tolong bawa kayu kat dia. Dia duduk perhati tengok, tahun ni lain. Bini pun lain. Akhlak bini pun lain. Rimau pun tak ikut balik mai dah. Dia duduk perhati tengok aja. Kemudian ajak masuk dalam rumah makan. Sambil duduk makan, bini duduk puji lagi. Dia kata, baguslah, aku alhamdulillah lah, Allah takdir aku boleh suami macam ni, alhamdulillah lah, dia jaga aku sungguh. Puji laki dia. Dan esoknya, dia kata, maka takkanlah menghendaki bercerai keduanya, ia akan dia. Maka bertanyalah ia akan saudaranya itu, daripada barang yang melihat ia, daripada menanggung harimau akan kayu api, pada zaman kejahatan lidah. Dan bertanya ia daripada menanggungnya akan kayu di atas belakang tengkuknya. Pada zaman yang lemah lembut lagi manis lidah. Adik ni pun tanya lah. Dia kata, abang saja nak tanya. Tahun lepas dia kata, saya mai ke ipak cengih. Ke ipak maki abang macam-macam.
Dalam-dalam dia duk maki, abang balik, rimau tolong bawa kayu api. Tahun ni saya mai kak ipak saya hak baru ni baik. Dia puji abang tak habis-habis. Dalam-dalam duk puji abang balik, abang galah kayu api sendiri. Dia kata apa makna semua ni? Maka apa jua sebab padanya? Maksudnya apa makna semua ni? Maka menjawab ya. Jawab abang dia. Ya akhi, hai saudaraku, telah disempurnakan aku pada ketika jahat perangai isteriku. Dan adalah aku sabar atas cercanya dan kesusahannya. Maka memudahkan Allah Ta'ala bagiku akan harimau yang telah engkau lihat ia. Yang menanggung ia akan kayu api itu sebab sabar aku ke atasnya. Dia kata, ya hamai tahun lepas, aku balik daripada hutan, rimau tolong bawa kayu api. Yang tu kehendak Tuhan. Tuhan balas dekat aku kerana aku sabar di atas jahat isteri aku. Tuhan balas kat aku dalam bentuk harimau jadi jinak dengan aku. Rimau tolong bawa kayu api balik ke rumah. Dia kata. Kemudian berkahwin aku akan perempuan yang soleh ini. Dan adalah aku dalam kesenangan. Dan sentosa selamanya. Maka putuslah daripada aku akan harimau. Maka berhajatlah aku, yakni berkehendaklah aku bahawa menanggung di atas belakang tengkuk aku. Kerana kesenangan aku serta perempuan yang saleh ini. Dia kata, tapi tahun ni hang mai, bini aku bini yang salehah. Bini aku orang yang baik-baik. Oleh kerana bini aku baik, jadi aku korang pahala. Dia kata. Dulu bini jahat, aku sabar, aku dapat pahala. Tahun ni kena bini baik, aku korang pahala. Sebab dia taat semua, jadi tak ada apa. Aku korang pahala. Oleh kerana aku korang pahala, rimau pun tak tolong galah kayu dah kat aku kena galah sendiri. Dia cerita kat adik dia macam tu. Baik. Maka tak kalah selesailah daripada mengetahui akan hukum segala perempuan derhaka suami. Dan telah mengetahui pula akan kebinasaan segala laki-laki yang berkahwin. Dan demikian... Dan demikian lagi, mengetahui pula kelebihan atasnya sebab berkahwin, maka sayogialah engkau amat-amati dan engkau sungguh-sungguhi saudaraku akan sifat perempuan yang sunat dipilih akan dia. Dia kata, lah ni, dia kata kita dah baca 3 bab penting dalam kitab ni. Nah, ni kitab Muhimmah fi ilmil hadis ni, dia tak ada tajuk. Dia daripada start itu, dia pergi gitu lah, nak jumpa, tak jumpa, titik lah sekali ni lah. Dia tak ada tajuk, dia tak ada perenggan. Lagu kita tu baca Bahrul Mazi tu, dia ada perenggan, dia ada perenggan. Kitab ni dia tak ada. Jangan pergi mula. So kata dia mula, tak ada titik. Dia pergi ruh gitu aja. Ni baru dia abang. Dia kata hampa sedap tak tahu. Dia kata kita dah baca 3 bab. Dia kata. Dia kata sedap tak tahu. Kita dah baca 3 bab. Jadi setelah kita baca ketiga-tiga bab tu, dia kata sepatutnya lah sangat kita cuba perhati-perhati tengok. Amat-amati tengok. Apa yang penting dalam 3 bab tu? Dia kata yang penting dalam 3 bab tu ialah kita hendaklah mencari seorang isteri yang baik untuk menjadi isteri kita. Supaya kita tak banyak cerita dengan dia. Kalau sekiranya kita boleh isteri yang tak baik, dia kata, pasang. Tak kena gaya, kita banyak dosa. Tak kena gaya, kita banyak dosa. Kalau kena isteri yang tak baik, kita sabar. Tak apa. Dapat banyak pahala, rimau tolong galah kayu api. Ya. Tapi kalau kena bini tak baik, kita tak sabar. Jahanam kita. Jadi dia kata, kalaulah sekiranya kita rasa kita tak boleh sabar, kita jenis orang yang kurang sabar, maka sepatutnya lah sangat kita perhati. Bila nak pilih isteri, pilihlah isteri yang tidak banyak menimbulkan masalah kepada kita. Baik, dia kata lagi yang akan jadi mengangkat, yang akan jadi mengekalkan bertaulan dengan dia. Cari isteri biarlah agak yang boleh tahan lama. Tak mau kita menikah, ada kot setahun, 2 kelang kabut. Ada satu budak muda telefon kat saya baru ni. Telefon waktu saya dalam perjalanan nak pergi ke Tanjung, dia telefon. Mengadu. Dia kata, Ustaz, nak tanya Ustaz satu masalah. Bukan nak pergi Tanjung, nak pergi Parit Buntang baru ni. Nak tanya Ustaz satu masalah. Dia kata ni, masalah lah ni, saya tak sabar dah ni dengan bini saya ni. Saya duk ingat nak cerai abang. Tanya pasal apa?
Teruk sangat Ustaz. Kata teruk pasal apa? Saya tak boleh. Nampak tu gelisah. Awaknya pasal apa? Dah Ustaz cuba fikir tengok. Suruh kita fikir. Saya kata okey. Awak pasal apa? Hari ni akad nikah, esok keluar dengan jantan lain. Jauh Ustaz fikir tengok. Kata awak jadi lagu tu. Hampa menikah ni macam mana? Orang tua-tua paksa. Ni akad nikah, esok keluar dengan jantan lain. Jauh Ustaz fikir tengok. Kata awak jadi lagu tu. Hampa menikah ni macam mana? Orang tua-tua paksa ke? Tak, dia kata. Tak ada siapa paksa, kami suka sama suka. Dah tu macam mana jadi lagu tu? Itulah kata tu. Saya tak boleh sabar. Menikah suka sama suka, kami kenal, kami suka apa semua elok, kami menikah, pergi jadi lagu tu. Hari ni akad nikah, esok keluar dengan jantan lain. Buat. Marah. Tu saya nak tanya Ustaz lah, lagu nak buat. Kata kalau tanya saya nak abang ginilah. Nak dirikan rumah tangga ni susah. Nak mempertahankan rumah tangga yang kita berdiri lagi susah. Nak bercerai, nak punah rana saja. Jadi kalau macam tu, saya nasihatkan cari jalan. Cari jalan berdamai. Saya tak nampak jalan lah Ustaz. Marah. Kan dia marah. Saya tak nampak jalan lah. Saya ada ingat nak buang lah. Tak boleh. Nanti saya kata kat dia. Kalau ikut dalam Quran, dia kata kalau sekiranya kita dah ikut dah adab-adab yang disuruh oleh agama. Agama bagi adab. Kan? Kalau berlaku perselisihan di antara suami isteri, yang pertama sekali, suami hendaklah nasihat bini elok-elok. Kalau nasihat tak makan, ambil tindakan yang kedua, pisah tempat tidur. Kalau pisah tempat tidur tak makan, yang ketiga, dibenarkan pukul pada kadar yang tidak mencederakan. Kalau dah yang ketiga pun tak mau nak jalan, dalam Quran dia kata, lantiklah hakam, dia panggil. Hakam maksudnya waris daripada pihak isteri dan waris daripada pihak suami. Kalau suami isteri tak boleh selesai, minta orang tua-tua, dua-dua pihak bincang buat selesai. Tengok. Kalau dah nampak tak boleh juga, ada satu jalan dalam agama, dia kata abghadul halali ilallahi talaq. Satu benda halal tetapi Allah cukup marah, ialah talak. Talak itu adalah jalan pengakhir. Jadi kalau tanya saya, kalau nak dengar apa yang saya kata macam tu. Cubalah. Seberapa boleh, jangan berlaku cerai. Kalau dah tak nampak jalan sangat dah, setelah diusahakan berbagai cara tak boleh juga, terpulanglah. Semua keputusan ada di tangan kita orang lelaki-lelaki. Kata-kata. Tapi guna dengan sebaik-baiknya. Tapi saya dah. Tu saya kata apa data saya, fikir elok-elok dulu, try dulu cara tu. Kalau nampak tak boleh juga, telefon balik. Saya kata. No, kata dia, Assalamualaikum. Tak abang telefon. Itu dia. Baru kahwin, pergi jadi lagu tu. Pasal apa? Pasal agama abang awal-awal kita tak tengok. Agama abang awal-awal dah dia kata, kalau sekiranya kita nak mengekalkan hubungan suami isteri, isteri tu mau cari orang nak elok. Kan? Kita dah cerita bagaimana Sayyidina Umar satu hari datang orang tua jumpa dia. Orang tua tu kata, Ya Amirul Mukminin, kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi dekat aku seorang anak yang derhaka? Sayyidina Umar kata dekat dia, kenapa anak kamu derhaka pada kamu? Panggil dia jumpa aku. Duk sah anak orang tua ni main. Sayyidina Umar tanya dia, tidakkah kamu takut pada Allah? Tidakkah kamu takut kepada azab Allah sehingga kan kamu berani derhaka pada bapa kamu sendiri? Budak tu kata, Ya Amirul Mukminin, adakah aku saja salah? Sedangkan pak aku tak ada tanggungjawab dia di depan Allah. Sayyidina Umar kata, apa maksud kamu? Dia kata, kalau boleh ya Amirul Mukminin, cuba cerita apa tanggungjawab bapa pada aku. Sayyidina Umar bagi 3. Yang pertama apa? Sayyidina Umar kata, hendaklah bapa kamu mencari seorang bakal ibu yang baik untuk kamu. Nombor 1. Maknanya tak dapat elak.
Tak dapat lari daripada memastikan. Sebelum berumah tangga, pastikan perempuan yang kita nak pilih untuk jadi isteri, untuk jadi mak kepada anak-anak yang akan mai esok ni, hendaklah cari satu orang perempuan yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dia kata di sini, dan supaya boleh bersama-sama dengan dia, maka iaitu 8 perkara. Nak boleh ke kita dapat seorang isteri yang kita boleh berkawan lama dengan dia, tengoklah pada 8 perkara ni. Apa dia? Yang pertama, dia kata, hendaklah engkau pilih akan perempuan yang beragama, yang saleh, yang takut akan Allah Subhanahu wa taala, lagi yang mengekali berbuat ibadah, lagi yang menjauhkan akan segala yang diharamkan. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunkihul mar'atu limaliha. Itu tak betul itu, tolong kau betul. Tunkihul mar'atu limaliha wali jamaliha. Alif tu tak ada. Bukan wal jamaliha, tak ada. Waw kemudian lam alif tu potong bang. Dia silap. Dia bahasa Arab ni, kalau kaedah nahu, dia kalau ada alif lam di depan, belakang tak boleh ada dhamir. Tu ada ha di belakang tu. Ha tu dhamir, dia panggil ganti nama. Kalau ada alif lam tak boleh ada ha. Tu kena buang alif tu, tinggal lam aja. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunkihul mar'atu limaliha wa li jamaliha wa hasabiha wa diniha fa'alaika bizatid din. Bizatid din. Jangan baca bizatid dain. Kalau dain dia jadi hutang. Bizatid din maksudnya yang mempunyai agama. Lagi sekali kita baca. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunkihul mar'atu limaliha wa li jamaliha wa hasabiha wa diniha fa'alaika bizatid din. Artinya, berkahwin akan perempuan itu kerana hartanya dan eloknya, dan kerana bangsanya, dan kerana agamanya. Maka lazimkan olehmu berkahwin dengan perempuan yang mempunyai agama. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkahwin, berkehendak akan perempuan kerana hartanya dan kerana elok rupanya, nescaya diharamkan akan hartanya dan elok rupanya. Yakni ditegahkan akan hartanya dan elok rupanya. Dan barang siapa berkahwin akan dia kerana agamanya, nescaya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala akan dia, akan hartanya dan elok rupanya. Itu dia. Yang tu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaga dalam Islam dia letakkan beberapa syarat. Kita nak pilih isteri, dia letakkan beberapa syarat. Bagi yang mana yang dah senior-senior ni, habuan cari ke anak-anak dah. Tak ni tidur cari orang lagi pula. Dengar malam ni, boleh aku silap lah itu ni. Kena cari lain. Hai, jangan. Tak ni dia pemarah saya. Habuan anak-anak. Anak-anak nak cari ni, habakkan anak-anak. Pastikan hak hampa nak cari main ni, hak nak jadi menantu aku ni, hampa tengok benar-benar ni. Kan? Yang pertama, li jamaliha. Tengok rupa paras sega. Kan? Bini ni mau rupa paras sega. Pernah satu hari, satu orang pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, siapakah orang perempuan yang baik itu? Nabi katakan dia, perempuan yang baik itu, tasurruhu idza nazara. Nabi kata, ialah yang apabila kamu tengok muka dia, kamu rasa seronok. Itu di antara ciri-ciri perempuan baik. Kita tengok muka dia tu, kita seronok. Kan? Tak tahu pasal apa. Kan? Mungkin tengok gigi dia rongoh, kita seronok. Kan? Jadi, punca juga lah jadi seronok juga. Tak kira lah. Ataupun dia tengok, ada benda yang dia seronok pada muka bini dia. Cantik. Perempuan tu cukup bagusnya. Kan? Jadi rupa paras ni Islam suruh. Tapi kena jaga. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi ada sebut. Di antaranya kata Nabi, la tazawwajun nisa li husnihinna, fa'asa husnuhunna an yurdiyahunna.
Tak ada dalam kitab ni. Nabi kata, janganlah kamu kahwini seorang perempuan itu kerana segak dia semata-mata. Kerana takut segak cantik dia tu menyebabkan kamu kena hina dengan dia. Jaga baik-baik. Kalau kita menikah dengan satu perempuan tu semata-mata kerana rupa parah dia segak, Nabi kata jaga baik-baik. Takut esok kamu kena hina dengan dia. Takut esok ni dia duk berasa dia segak, dia duk berasa kita ni tak segak. Jahanam kita. Jaga. Wala tazawwajuhunna li amwalihinna fa'asa amwaluhunna an tutghiyahunna. Nabi kata jangan kamu menikah dengan seorang perempuan semata-mata kerana harta dia. Kerana takut harta dia menyebabkan dia melampau kepada kamu. Menikah apa sebab? Dia anak orang kaya. Kita duk ingat kita nak tumpang tui hati harta pak dia. Tengok-tengok kita menikah dengan dia, dia jadi samsing dengan kita. Dia jadi samsing dengan kita. Dia kata, saya ni kerana menikah dengan hang lah jadi susah. Dia kata, saya duduk dengan ayah saya dulu tak susah macam ni. Kita dah jadi malu dekat dia. Jangan semata-mata kerana cantik, kerana harta kita nak menikah dengan dia. Tapi kata Nabi, walakin tazawwajuhunna 'ala din. Nabi kata, tetapi hendaklah kamu menikah dengan seorang-seorang perempuan itu kerana agama. Kerana agama dia baik, di samping tu rupa dia segak, dia daripada keluarga yang berharta. Tapi nombor satu, kerana agama. Kalau sekiranya kamu kahwin dia kerana agama, Nabi kata apa? Wala amatun sauda zatu dinin afdal. Nabi kata, kalau sekiranya isteri kamu seorang hamba yang hitam kulit dia, tetapi mempunyai agama yang kuat, itu lebih baik bagi kamu. Dia tak hina kita. Dia tak hina kita. Dia tahu diri dia siapa. Dia kata, alhamdulillah. Dia kata, saya ni, dia kata, alhamdulillah, kerana abang ambil saya lah. Dia kata, saya jadi bahagia macam ni. Alhamdulillah, terima kasihlah ke abang banyak-banyak. Tiap hari ucap terima kasih kat kita. Sampai kita nak lemah pula dengan dia. Ya. Dia rasa, kalaulah dia ni tak ambil aku, perasaan aku selau dah. Kan? Duk berasa macam tak ada orang berkenan kat dia. Duk berasa macam tak ada orang berkenan kat dia. Satu kita pilih dia, Allah besar hati dia. Dia jaga kita ni, tak tahulah nak tidur malam duduk. Suruh dah kan. Sayang pasal apa? Pasal dia rasa dalam banyak-banyak orang, semua orang tak suka kat dia, kita suka kat dia. Kalau kita pilih bini hak jenis kuat agama, dia tolong kita untuk buat ibadah. Tolong kita. Kan? Dan lagi menolong kita akan mendirikan agama. Hala ke agama ni, dia cukup sokong. Kan? Dan keduanya, kalau nak cari bini, ciri yang kedua, dia kata, sunat memilih akan perempuan yang baik perangainya, kerana adalah yang demikian itu menolong akan menyelesaikan pada berbuat ibadah. Pilih yang akhlak baik, perangai baik, jadi ibadah kita tak terganggu. Kalau akhlak tak baik, jadi macam kawan tadi ni. Kan? Kawan harimau galas kayu api balik tadi ni. Kan? Orang main rumah dia tak peduli tetamu ada ke tetamu tak ada, dia duk condemn lelaki dia di depan orang. Kita nak jadi tetamu ni pula naik malu telinga dengan apa ni dia ni duk condemn lelaki dia. Kita berasa nak balik cepat. Pasal tak tahan tengok bini duk berjatuh suami di depan orang. Itu pasal apa tu? Pasal dia tak tengok akhlak sebelum dia kahwin. Kerana perempuan yang jahat perangainya dan jahat lidahnya adalah mudaratnya itu terlebih banyak daripada manfaatnya. Hak jenis lidah tak bagus ni, mudarat banyaklah. Hak nak jadi baik itu sikit. Baik dia satu aja. Kalau kita sabar, rimau galas kayu api boleh. Hak tu aja satu baik. Kan? Kalau tak sabar, hak jahat banyak. Hak jahat banyak nanti mai. Dan tiada kuasa sabar daripada lidah perempuan itu melainkan orang yang dianugerahi Allah Ta'ala daripada awliya dan salihin. Dia kata betul-betul dia nak beritahu. Dia kata hak betul-betul boleh sabar ni awliya dengan salihin. Atakat duk main mengaji kalang lama ni tak boleh lagi. Tak boleh lagi. Bini kata-kata lagu tu, dia tak jawab. Dia tenang bangku aja. Payu kata bangku pergi ke dinding, kawan tu pun lari duk teriak lagi. Dia kata aku tak mau hina. Dia kata aku tak mau hina. Didengar orang tak elok. Dia kata tapi bangku boleh faedah. Dia kata itu hak duk main mengaji kalang lama. Dia tak apa nak boleh lagi.
Tak cukup kuat lagi. Kan? Baik. Dan telah berkata oleh setengah daripada ulama Arab, jangan kamu berkahwin akan segala perempuan yang bersifat dengan 6 sifat. Dia kata, dia bagi pula panduan. Kalau orang perempuan ada 6 perangai ni, jangan duk ambil buat bini. Yang pertamanya, al-annanah. Baris bagi betul. Al-annanah, iaitu perempuan yang membanyakkan keluh kesah. Hak jenis suka duk keluh kesah ni. Dan membanyakkan mengadu-ngadu akan halnya. Padahal ia sentiasa menghiasi akan dirinya. Maka berkahwin dengan perempuan yang demikian menyakitkan hati, lagi tiada diperoleh di dalamnya kebajikan. Jenis al-annanah. Jenis dia kerja duk make up aja, kerja tak ubat. Kita balik dia merepek. Dia kerja duk di rumah pun make up. Allah lemah, la ilaha illallah. Nak keluar ni telah lah. Duduk di rumah pun bedak gebu aja dengan mulut merah ngapa. Tak apalah duduk di rumah, tak tunjuk ke orang. Keluar lagi setan. Nek kalau biji rumiah keris mulut. Kan? Cukup teruk. Dia jenis duk hias diri sahaja. Sedangkan kerja-kerja di rumah dia tak mau buat. Bukan kewajipan dia. Kita dah baca dah bulan lepas. Bukan kewajipan dia masak, minum, pakai dan sebagainya. Tetapi kalau sekiranya perempuan tu duduk di rumah, dia duduk masak, dia sedia pakaian untuk suami, walaupun itu bukan kewajipan dia. Tapi kalau dia buat, itu tanda dia isteri yang cukup baik. Dia tak buat. Dia tak buat, dia tak berdosa. Memang dia tak berdosa. Dia kata kat lelaki dia, aku sanggup menikah lah. Macam nak menikah dulu. Dengan syarat dia kata, aku tak mau masak. Tiap-tiap hari nak makan catering punya. Ayolah. Laki ni pun dah berkenan. Kan? Dalam hadis Nabi kata apa? Nabi kata dalam hadis dia, hubbuka li syai' yu'ma wa yusab. Nabi kata. Kamu bila cinta kepada satu-satu benda tu lebih-lebih, yu'ma, mata kamu buta. Wa yusam, telinga kamu pegang. Jaga. Kita bila kita berkenan dekat satu-satu orang tu lebih daripada hak, dia akan main dua benda ni. Buta, pegang. Buta maksudnya tak nampak dah hak tak elok tu. Tak elok. Orang lain duk kata tak elok, kita duk nampak elok situ, tak nampak hak tak elok tu makna buta. Kita duk kata, aku berkenan budak tu. Abang kat kawan kita kata, "Hak mana?" Tu hak tu. Allah, awak ambil yang tu. Kawan kata. Awak kata, dia pun cerita, aku bukan nak perburuk dia, tapi dia ni lebu ni, bukan hang tak tengok depan macam. Dia tak nampak lah, hang kata apa pun. Dia tak nampak lah, dia duduk kata elok je lah. Telinga, pekak. Tak dengar lah. Bawa orang tua-tua, keluarga pergi tengok, keluarga tengok. Mak balik-balik main rumah, mak kata, kalau hang tanya mak berkenan tak berkenan, mak abang tak berkenan. Dia tak dengar lah, tak berkenan tu. Dia dengar berkenan ni. Telinga pekak. Nabi kata bila berkenan dekat satu-satu benda lebih daripada sepatutnya, buta, pekak. Nah, memang jadi macam tu. Memang jadi macam tu. Kita dengan anak kita. Kita ada satu orang anak, kita cukup sayang kata. Cukup sayang. Anak lain kalau salah, tali pinggang. Anak tu kalau salah, tak apa. Tak apa. Sampai anak-anak lain tu rasa iri hati. Tak puas hati. Dia main duk komplain. Dia kata, ayah, dia kata, kalau dia ni buat, kalau dia salah, ayah tak pernah marah. Kalau kami salah, selalu ayah marah. Dengar saja. Tak puas. Pasal apa? Sayang kita pada anak tu lebih pada anak lain. Mata kita buta, dia buat salah, kita tak nampak. Dan telinga kita pekak. Anak-anak lain komplain pun kita tak pakai. Memang begitu jadi. Nama kata manusia, memang dia suka jadi macam tu. So dia beritahu di sini, dia kata apabila dia boleh seorang isteri yang suka duk hias diri, dan dia kasih kepada isteri itu lebih-lebih, maka akibatnya, dia mempunyai seorang isteri yang mempunyai sifat yang tak dikehendaki oleh agama. Dia kata. Baik, yang kedua dia kata, al-mannanah, iaitu perempuan yang banyak membangkitkan atas suaminya. Membangkitkan maksudnya ungkit. Bini yang suka mengungkit. Dengan katanya, aku berbuat kebajikan bagian-bagian akan dikau, padahal engkau tiada kebajikanmu kepada aku. Dia duk kata, saya ya duk kena duk buat macam-macam kat abang. Abang tak pernah fikir macam saya. Dia mengungkit. Tang dia khidmat baik kat kita tu tak apalah, dia ungkit.
Dia kata, abang, dia kata, anak-anak saya belah. Kain baju saya basuh. Masak makan saya. Semua saya buat. Abang buat apa? Kau ni kata, aku buat apa? Hang tanya. Yang pukul 6 aku langkah keluar dah. Terpa pergi kerja begitu begini. Aku balik pukul 6. Aku tak buat apa? Dia kata. Itu kerja abang. Kewajipan abang. Dia kata, ni di rumah ni abang buat apa? Dia kata. Mula doa ai tu tak lagi nak jadi kawal lah. Kan? Dia ungkit lagu tu. Dia kata, saya bercakap pasal dalam rumah. Saya tak bercakap pasal di luar. Dan kalau saya jadi laki-laki macam abang, saya pun keluar pukul 6 pagi, balik pukul 6 petang juga. Dia kata lagu tu. Kalau saya jadi laki-laki, memang kerja saya. Keluar pukul 6, balik pukul 6. Memang kerja saya. Saya tak akan buat apa benda tu. Tapi ni di rumah ni. Abang di rumah, abang buat apa? Dia kata. Abang pagi-pagi keluar pergi kerja, pukul 6 abang balik. Balik mandi-mandi, abang keluar pergi masjid. Pergi mengaji. Mengaji saja ya, di rumah tak tolong orang. Ni sampai melarat mengaji-mengaji ni apa ni? Mula nak capang klik lah. Kan? Dia jenis ungkit lagu tu. Ada. Macam ni ada. Ada dalam masyarakat. Ada. Kan? Suami dia kata, tak apa. Lah macam ni, mengaji, jom. Hang pergi sama. Laki dia kata, mai. Dia mai sekali. Balik-balik naik mereka, mulut muncung 3 jengkai. Jom. Laki dia kata, awak pula hang duk gaduh. Aku balik-balik saat aku mai tinggal hang di rumah. Hari ni aku bawa marah apa lagi? Dia kata, mengaji apa sampai pukul 9 setengah sampai pukul 10. Orang mengaji pendek-pendek sudah. Tak larat nak dengar. Anak sampai tidur di atas jalan sudah. Bok. Kena juga. Dia mengungkit habis semua. Kan? Ada macam tu. Kan? Mengaji apa? Kata mengaji lepas Maghrib sampai Aisyah sudah lah. Aisyah buka obat. 8.40, 8.45. Pukul 9 berhenti ya. 9 setengah duk baca kitab lagi. Mengaji apa? Tu dia marah lelaki dah. Kan? Pasal apa ni jadi macam ni? Pasal apa? Pasal jenis tak faham agama. Tak faham agama. Dia main masjid duduk ni dia hangat. Dia tak boleh duduk. Dia duduk di rumah seorang pun dia hangat. Dia mau lelaki dia duduk kapit dengan dia ya. Dia seronok lagi tu. Ya, jangan lah lelaki pun tak boleh mengaji. Dia pun tak mengaji. Dua-dua duduk dalam kejahilan di rumah. Itu punca duk main selalunya jadi lagu tu. Dia kata, dengan katanya aku berbuat kebajikan bagian-bagian padahal kau tak buat apa. Ini perempuan yang suka mengungkit-ungkit yang dipanggil al-mannanah. Baik, yang ketiganya. Sifat yang ketiga yang kalau ada pada perempuan jangan ambil dia. Al-hannanah. Al-hannanah iaitu perempuan yang ingin kepada suami yang lain. Allah, yang ni lagi pengotok. Yang ni lagi pengotok. Dia panggil nama sudah dah Al-Hannanah. Rupanya tak cantik makna dia. Al-Hannanah maksud dia ada suami tapi dia dah berkenan ke orang lain. Nah. Dia habaq kat suami dia. Dia kata, abang, pasal apa saya ni? Suami dia kata, awak ni. Saya bila pergi ofis, saya tak boleh tengok muka kawan ada kerja sekali dengan saya di ofis. Bila saya tengok muka dia, darah saya berderau. Suami dia tanya, awak pasal apa? Tak tahu, dia kata, menggoda satu macam. Hai, lelaki dia kata, hang tengok orang lain, hang rasa lagu tu. Tu yang tak tahu dia duk jadi lagu tu. Yang ni pengotok. Yang ni cukup pengotok. Tak mau lagu tu. Dia kata, jangan ambil orang perempuan hak jenis macam ni. Al-Hannanah. Dah ada suami dah. Hidup berkenan dekat orang lelaki-lelaki lain. Dia kata, dan ingin kepada anak daripada suaminya yang lain. Laki dah ada dah. Dia saja hidup buat curang dengan orang lain. Nak dapat anak dengan laki-laki lain. Oh, jangan. Na'udzubillah min zalik. Dia kata, inilah setengah daripada sifat yang wajib menjauhkan daripada berkahwin dengan dia. Jangan dapat isteri yang jenis macam ni. Dan yang keempatnya, al-haddaqah. Al-haddaqah. Iaitu perempuan yang gemar akan tiap-tiap suatu. Maka ingin ia akan dia. Dan memberat akan suaminya akan membeli dia. Oh, ni jenis kalau jumpa barang, kaki tak mau jalan. Jenuh runtun, dia tak mau langkah. Perangai lagu budak-budak pergi supermarket. Sampai-sampai dekat tempat permainan tu, dia buat kaki keras lah. Kita kata, jom. Dia pemati buang kaki dah. Tarik, kurus kaki pergi situ. Dia tak mau nak jalan. Kalau anak lagu tu senang. Bini buat perangai lagu tu. Dia lintas tepi mangkuk perek, dia buat kaki keras lah.
Kita kata jom lekas nak kena balik ni. Malam ni ada mengaji. Dia duk buat kaki keras. Kata jom. Dia kata dah bunga ni memang duk cari lama dah. Dia kata pasang kita. Ni bunga ni di rumah itu ada sedozen. Dia kata tengok hari tu dia pamer ramai-ramai tak cukup pinggan. Bawa keluar bunga lain tak elok. Dia kata kita nak beli hak bunga serupa. Kita kata jadilah. Bukan orang nak makan bunga tu. Kan? Orang lelaki-lelaki ni selalu jawab lagu tu. Yang dia marah. Orang lelaki-lelaki ni dia bukan peduli bunga apa pun peduli apa. Janji ada pinggan boleh bolok, boleh pun nasi. Selamat jalan. Kan? Yang kedua, janji duit lah pakai aku tak habis. Kan? Cukup. Kita halang nak pergi cari set bunga-bunga ni tak minat langsung. Tak minat langsung. Depa pula, depa suka bunga lagu tu. Dia kata kat kita. Dia kata dah sungguh. Dia kata kalau tak beli esok tak ada dah bunga ni nak cari payah. Kita kata tak payah cari. Kita kata. Dia duk buat kaki kerah gitu. Ni. Yang ni dia panggil Al-Haddaqah. Dia kata Al-Haddaqah. Maka ingin dia akan dia dan memberat akan suaminya akan membeli dia. Suruh beli. Lagi tak beli. Dia duk balik duk buat muka. Cukup tak seronok tengok di rumah. Dia buat muka masam ya. Kita tanya pun dia buat jawab tak jawab sama banyak ya. Kita pun nak lemah. Esok buka-buka supermarket tanpa masuk pergi beli yang orang. Bawa balik mai tak tu senyum lebang dia pun. Dia kata Allah, dia kata bukan upah duit yang tak beli tu, dia kata kita pun dengar selain gitu. Menang kahang juga kita kata. Kan? Menang kahang juga. Dia jenis tu. Terambil jenis ni terambil. Dan yang kelimanya al-barraqah. Dia kata al-barraqah ada dua makna. Yang pertama bahawa adalah perempuan itu sepanjang-panjang hari melanjakkan akan mukanya dan memperhiasi akan dirinya supaya adalah mukanya berkilat-kilat dan berkeliling-keliling. Itu al-barraqah. Maksud dia suka duk make up juga. Dan makna yang keduanya bahawa kebanyakan ia memarah atas makanan dan tiada memakan melainkan dengan sendirinya. Dan lagi tiap-tiap suatu yang dibahagikan oleh suaminya akan dia, maka mengata ia kurang lagi sedikit, tiada mencukupkan. Itu perangai al-barraqah. Kalau makanan ni tak pernah yang puas hati. Kemudian kalau makan tak suka makan dengan suami, suka pergi makan seorang-seorang. Pelik, dia jadi pelik. Dan juga apa yang suami bagi tak pernah cukup. Tak pernah cukup. Bagi apa pun tak cukup. Dia kata dia mula nak banding dengan orang. Kan? Dia kata adik dia menikah dengan sekian-sekian orang. Dia kata ulang tahun perkahwinan bagi cincin berlian. Dia kata abang ulang tahun perkahwinan ajak pergi makan sate aja. Dia kata dia mula lah. Kan kita kata dia lah cincin berlian bukan boleh makan. Kata lagipun cincin nak duduk beli dah tu banyak dah. Kita kata sate ni boleh juga kenyang. Dia kata dia pergi Kelembang. Tak cukup. Bagi sate tak cukup. Bagi cincin berlian, dia banding pula. Dia kata, adik dia hak menikah dengan orang dia kata, hari tu birthday dia, hari jadi dia, laki dia bagi kalung berlian. Kalung pula. Kita kata, ni semua nak pergi cedera aku. Ya, tak pernah cukup. Jenis macam ni, dia kata, kalau boleh elak-elak, kita ambil dah. Wallahualam. Mudah-mudahan kehadiran kita ini memberikan manfaat dan mudah-mudahan dia boleh menjadi pencetus kepada kesungguhan kita untuk menambahkan ibadat kepada Allah. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu daripada silap saya. Kita tangguhkan dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanallah.